kita dengan Allah, maka kita akan merangkak entah ke mana di dunia ini. Sebab yang dirahmati Allah sekalian, itu akidah. Akidah, baik kata Syekh, akidah adalah akidah yang benar dan sah adalah menjadi syarat pertama kepada pengakuan seorang Islam yang menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya. Tadi syahadah ya. Syahadah masuk Islam. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan maksud sejajar ni, apa yang kita bersyahadah sejajar dengan apa yang Al-Quran ada, Al-Quran kata, dan juga apa yang Rasulullah bawa. Sebab akidah ni banyak. Di muka bumi ni ajaran sesat sekarang berluasan. Jadi kita akidah al-sunnah wal jamaah. Ada orang tu kata Tuhan gini. Ayat tu tak akidah. Ustaz buat azhar. Nak kata akidah yang betul dengan selari dengan Al-Quran kata, dengan hadis kata. Bukan ambil daripada Al-Quran saja, bukan ambil daripada hadis saja, tapi kena ambil kedua-dua. Ada orang yang terbaru anti hadis kan. Tak ambil hadis ni tak boleh, kena ambil Quran je. Orang ambil Quran. Jadi yang tu akidah dia kena berbetulkan. Saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang diimani dan dipercayai oleh para salafus saleh dan para imam yang telah terbukti kebajikan, kebaikan, ketakwaan dan kefahaman mereka yang tepat benar dengan Islam. Baik kita ni nak ikut Nabi. Nabi tak ada dah. Nak ikut para sahabat tak ada dah. Nak ikut para tabi'in tak ada dah. Kita nak ikut siapa? Kita ikut para alim ulama yang belajar dengan mereka. Daripada Rasulullah sampai kepada sahabat, wafatnya sahabat, para tabi'in wafat, tabi'in wafat, masuk kepada para alim ulama sampai sekarang. Wasilah dia daripada Rasulullah tunggu sampai ke ulama sekarang. Jadi kita kena belajar dengan alim ulama. Kena belajar dengan Nabi dah tak ada. Jadi Nabi dah tinggal, hadis untuk sama-sama kita belajar. Dan ulama pun kita kena tengok, ramai ulama sesat. Akhir zaman disebut sebagai ulama usul, ulama jahat. Jadi susah. Dia berhujah dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang dengar dia baca Quran terpukul. Baca hadis tapi dia besok. Last kali sesat. Orang dah teruja dengan dia kata kita tak perlu salat, kita niat je, dah selesai salat kita. Orang lain pun niat je, selesai salat. Sesat. Tapi nak boleh ke sesat bukan setahun, 2-3 tahun. Bila dia makan, dah sekali sesat. Baik, kita kena belajar dengan alim ulama yang bijaksana. Alim ulama nakaran kita ni bukan sehari, bukan 2 hari, malahan bertahun-tahun, malahan sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia garang kitab sampai dia tak kahwin. Nak kata dia Imam Bukhari nak buat satu kitab hadis Imam Bukhari, satu hadis yang dia nak masukkan dalam buku dia, tak tahu berapa kali dia salat sunat, minta pada Allah betul atau tidak benda ni. Itu alim ulama. Untuk menjadikan akidah saya benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang Muslim, saya mestilah yang pertama mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah, yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. Suatu unit dari kejadian alam ini tidak mungkin wujud dalam keadaan yang stabil tanpa kewujudan unit yang lain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita mesti meyakini dan mengimani bahawa Allah cipta alam ini. Allah yang cipta. Mesti kita yakini Allah yang mencipta dan Allah maha bijaksana. Bijaksana Allah Subhanahu wa taala ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa Allah Taala jadikan pokok berlainan daunnya? Kenapa Allah Ta'ala jadikan warna ni warna-warni? Kenapa Allah Ta'ala jadikan
haiwan ini berbagai bentuk. Allah jadikan manusia putih, hitam, kelabu, pink. Ramai manusia ni tak apa tek. Ibu jari ni berbeza. Kebijaksanaan Allah dia buat berlainan bentuk. Kenapa ulama bahas? Sebab manusia ini salah satunya dia mudah boring. Cuba bayangkan kalau muka ni macam tengah rasyid semua. Semua muka macam rasyid. Pening kita. Cuba bayangkan kalau dunia ni warna dia ni putih semua. Jadi bijaksana Allah dia tahu keperluan hamba dia dan dia tahu. Dan dia cipta itu ada hikmah nanti kita tengok. Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Itu ingat, Inna Allah alimun khabir. Allah tahu dan mendalam pengetahuan dia. Kalau kita ni, contohlah, Ana duduk belakang tiang, Ana duduk belakang masjid, masuk bilik, antum semua nampak Ana dalam. Nampak, demam kita. Tapi Allah duduklah dalam lubang cacing tu, Allah nampak. Ana kata Allah Maha mengetahui. Apa yang kita buat belakang tiang tu, tak nampak dah, kita tak tahu siapa ada belakang tiang. Dia buat apa sekarang kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Maha mengetahui. Dan tidak memerlukan pertolongan orang. Allah nama bagi zat. Nama Allah banyak. 99 masyhur, tapi banyak ulama bahas. 99 masyhur. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Sampai 99. Sampai dia hafal, baca setiap pagi, dijanjikan masuk syurga tanpa hisab. Banyak nama Allah, tapi yang salah satunya Allah, nama bagi zat. Allah tak perlu kepada makhluk. Terkaya semua sifat tak perlu kepada makhluk. Makhluk semua berhajat kepada Allah. Nak kata sini tidak memerlukan pertolongan orang lain ni, Allah buat sesuatu tanpa perlu pertolongan. Anak nak buat program, contoh anak perlu AJK. Nak buat program Ustaz Azhaidus Masjid Kursi, takut sakit Ustaz. Nak buat program ceramah, perlu pertolongan orang lain. Nak makan, nak masak, perlu pertolongan orang ini. Allah buat sesuatu, buat bumi, tak perlu pertolongan kita. Tak ada kita, Allah lemah, tak lemah langsung. Tak ada bumi ini, Allah lemah, tak lemah langsung. Jadi Allah buat sesuatu tak perlu pertolongan. Kita tak ada pertolongan orang. Susah. Kalau nak exam pun, lecturer kena tolong jelaskan kita apa maksud L+. L+. Apa maksud L+?